Tapi latar belakang keluarga yang selalunya anak luar nikah ini akan diabaikan, akan ditinggalkan di tepi jalan. Dan saya baru-baru ini pergi ke satu tempat perlindungan di Cokit. Saya bukan main mengajak duduk masjid ya tuan-tuan. Saya turun sampai Cokit Road. Saya pergi jumpa satu institusi perlindungan yang melindungi anak-anak pelacur. Anak-anak pelacur yang berkeliaran di Cokit Road tu, tak tahu pak dia siapa, IC tak ada, sekolah tak pergi, mak dia buat kerja malam, dia duk berpeleseran, duk main. Yang laki-laki, yang perempuan, saya pergi tengok. Bukan saya cakap dekat surau masjid, saya cerita ke orang. Saya jumpa dan saya jumpa sebahagian daripada anak-anak ini tuan-tuan. Saya cukup sedih melihat keadaan mereka, apa dosa mereka. Dan tuan-tuan, institusi ini cukup bagus. Dia dikendalikan oleh NGO yang kerja dia kata apa? Falsafah dia kata, YB dia kata, kalau kami tak dapat selamatkan ibu-ibu mereka ini, kurang-kurang kami dapat selamat anak-anak mereka. Cukup suci lah mereka punya, apa kita kata, niat tu. Cukup bersih. Saya memang pergi tengok tempat dia. Ada 3 tingkat. Tingkat pertama dia buat untuk jaga anak-anak luar nikah, daripada anak-anak pelacur tak tahu bapa dia siapa ni semua, yang duduk untuk yang umur setahun hingga 4 tahun, dia duduk nursery. Adalah orang, dia NGO lah, ada orang buat sumbangan apa, maka dia buat main sedih. Yang tingkat atas, yang mana yang tak boleh masuk sekolah kerana IC tak ada, tak daftar dan sebagainya, maka mereka ini dibawa untuk institusi ini, NGO ini buat kelas. Mereka boleh hadir kelas. Dan saya berjumpa dengan mereka, memang kita tengok kesian. Kerana mereka tak tahu bapa mereka siapa. Mak mereka yang melahirkan mereka itu pelacur-pelacur, yang memang kerja dia pelacur. Jadi saya bila termenung balik, saya fikir tempat-tempat macam ni, mengapa ini berlaku? Kerana rahmatan itu tercabut. Apabila manusia tidak faham bahawa satu benda besar dalam hidup manusia adalah memelihara maruah dan juga keturunan dia. Tapi bila keturunan itu tidak terjaga, maruah itu tercemar, maka inilah akibat. Maka itu Islam keperluan bukan sahaja untuk orang yang main masjid. Orang yang main masjid ni jelas dah. Kalau tuan-tuan duk main masjid tak jelas lagi, saya tak tahulah. Tapi yang luar sana ni, kita kena bagi tahu Islam juga rahmat untuk. Saya jumpa dengan pelacur-pelacur itu, budak bapa. Dia kata, saya nak buat macam mana? Saya nak makan apa? Anda boleh bagi saya kerja? Anda ingat saya mau jadi macam ni? Anda boleh bagi saya jual cucuk pun tak apa, dia kata. Apa saya nak buat? Ni anak saya nak makan apa? Saya nak kata apa? Saya kata Islam tu rahmat. Kak, Islam ni rahmat. Islam ni, orang macam kak ni pun Islam pandang. Ya, saya tahu, saya masih Islam. Saya tak ada jawapan. Tapi jawapan saya ialah, selagi rahmat itu tidak turun pada mereka, mereka mesti memelihara kemuliaan diri mereka dan keturunan mereka, maka Islam datang untuk bawa itu, supaya masyarakat terbina dalam bentuknya yang terpelihara maruah dan kematian. Dan mereka mengalung-alungkan. Ustaz-ustaz yang pergi mengajak penuh main mengaji, tapi mereka tak boleh main masjid lah ibu-ibu. Dia kena pergi tempat dia. Tak apalah, Islam ni rahmat, kita pergi tempat dia. Tapi saya nak beritahu, kita jangan berpuas hati main masjid, kita dah sesat. Rahmat itu belum lagi tersebar di luar sana, sebab kita tak sampaikan Islam kepada mereka. Ibu-ibu yang pelacur ini, tu saya kira lah, yang ada penyakit HIV tu saya kira lah, yang dadah tu saya kira lah, setengah tu melacur kena nak beli dadah. Selagi mana kerajaan tidak tegas bahawa kita duk kata ramai pengedar dadah, kita jangan lupa pengedar dadah lah yang menjadikan semua ini. Dan pengedar dadah inilah bila kita tangkap esok main lagi, bila kita tangkap esok main lagi. Kenapa? Apabila maruah sudah tidak ada lagi, keturunan boleh jadi. Islam datang nak jaga yang tu. Salah? Bukankah itu masyarakat yang kita idam-idamkan?
Inilah rahmatan lil alamin. Yang ketiga ialah memelihara akal manusia. Hifzul aql. Baik itu Islam haramkan benda yang boleh merosakkan akal. Antaranya apa? Arak. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan lalu kat Jelutong ada satu kedai tepi tu, lalulah tengok petang-petang. Duduk berselerak minum arak. Melayu badak. Tu hoyong hayang jalan, rosak akal. Nah, hari ini pendapatan besar yang menjadi penaja-penaja kepada sukan-sukan besar, event-event besar siapa? Pengusaha-pengusaha arak. Sedangkan Islam mengharamkan arak. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Barang apa yang dengan banyak ia itu boleh seseorang menjadi mabuk, maka yang sedikit itu tetap haram. Itu Islam dalam bab arak dia lawan betul-betul. Apa saja yang boleh merosakkan akal. Baik, Islam sebut arak sebab dalam zaman Islam waktu itu araklah bendanya. Tapi hari ini apa yang boleh merosakkan akal? Fikirkanlah. Antara lainnya apa? Dadah. Dadah yang ada hari ini jenis macam-macam. Ada yang dadah campur dengan racun tikus, buat serbuk, isap, apa ni? Ada yang tak ketahuan punca dah, tek lembu pun jadilah bau. Apa ni? Rosak namanya ni. Awak yang masyarakat kita sampai tahap ini, ibu-ibu dan bapa sekalian. Teratukah masyarakat kita? Dan yang menyedihkan majoritinya ialah orang-orang Melayu. Anak-anak Melayu. Tak percaya cakap saya, Kampung Dodoi, Jelutong, Kampung Makam, pilah cek. Saya tahu kawan-kawan saya ramai. Felda hari ini, anak-anak generasi pedas rosak kerana dadah. Apakah ini masyarakat yang kita nak bina? Tapi kerana bila Islam itu tidak terlaksana, maka tiada jaminan pemeliharaan akal itu. Dan apa saja yang boleh merosakkan akal, jenis dadah apa, abanglah kat saya. Daun ketum, apa, ya, sebutlah gam. Semua ini selagi dia merosakkan akal, maka Islam mengharamnya sama sekali. Apa barang yang apabila kita makan atau kita minum atau kita buat melalaikan akal, apa ada lagi? Ini orang kata itu rokok. Rokok pun tercampur. Kalau ikut istilah saya, rokok pun boleh jadi rosak akal. Banyak barah otak berlaku juga kerana apa? Kerana rokok. Kalau kita marah orang isap dadah kerana banyak racun, tuan-tuan isap rokok, 99 racun ada dalam rokok tu. Yang mana yang isap rokok tu tolong cetek lah. Yang lain bila dengar dadah, betul, kita kena lawan ni, haram. Bila dengar rokok, tunduk, slow sikit lah. Apa bezanya? Apa bezanya ibu-ibu? Kalau dadah rosak kerana apa? Kerana racun yang ada dalam dadah. Rokok tak ada racun kan? 99 racun ada dalam rokok. Nikotin adalah sebahagian aja. Isap lah. Duit habis, barah otak. Ya. Kononnya kalau tak isap rokok tak boleh buat kerja, bohong. Itu hanya psikologi saja. Apa lagi? Selain daripada itu, program-program TV yang melalaikan, rosak akal lah. Rosak. Antara kajian yang dibuat tentang bagaimana berlaku hari ini keganasan ataupun bagaimana berlaku hari ini gangguan seksual, daripada rogol, daripada diganggu, hinggalah kepada ya berbagai perkara yang berlaku dalam konteks gangguan seksual ini. Antaranya sebab apa? Terpengaruh dengan program-program TV dan